Syedah Husna binti Warazali, nombor meter. Nama saya Wan Nur Syedah Husna binti Warazali, nombor meter BSM 21010009. Nama saya Nur Amili binti Muhammad Ghazali. Nombor matrik BSY 2101039. Okey, kumpulan saya akan membentangkan berkaitan dengan tajuk aplikasi wakaf dalam pendidikan. Okey. Mula-mula isi kandungan yang kami akan bentangkan adalah pertama konsep wakaf, yang kedua rukun dan syarat wakaf, dan ketiga kajian kes berkaitan dengan wakaf pendidikan, dan yang keempat sekali kesimpulan. Okey, untuk pertama pengenalan. Untuk pengenalan bagi wakaf pendidikan ni adalah wakaf pendidikan ni adalah pusat pengajian yang ditubuhkan ataupun dibina dan ianya diurus menggunakan harta yang telah diwakafkan oleh umat Islam. Pendidikan juga bermula di institusi masjid, iaitu menerusi penubuhan ini. Institusi wakaf pendidikan ni dia dapat melahirkan lagi ribuan ulama dan terkenal di seluruh dunia. Wakaf pendidikan ni terkenal pada zaman Rasulullah, di mana Rasulullah membina Masjid Quba, dan dari masjid itulah macam tersebar makin meluaslah penyebaran Islam pada ketika itu. Jadi wakaf pendidikan ni dia masih kekal sehingga sekarang. Okey, ni konsep wakaf secara umum. Saya ambil daripada Monzer Kaf tahun 1998, di mana dia cakap wakaf ni adalah satu tindakan memegang harta tertentu dan ianya memelihara untuk faedah masyarakat Islam. Maksudnya macam ada orang dia wakafkan sesuatu harta ataupun benda untuk manfaat kepada penerima atau sebagainya. Sesungguhnya untuk konsep wakaf pendidikan adalah institusi pendidikan wakaf di mana ianya sebagai sebuah organisasi atau institusi yang ditubuhkan melalui sumbangan masyarakat Islam atau dibina di atas tanah atau pembangunan yang telah diwakafkan untuk tujuan pendidikan Islam. Jadi untuk tujuan pembelajaran dan sebagainya. Tapi dulu lucu sangat. Okey, seterusnya untuk rukun dan syarat. Rukun dan syarat wakaf ni saya ambil secara umum, tapi rukun dan syarat ni dia adalah benda yang sama sahaja. Rukun dan syarat wakaf dia ada 4. Pertama, macam kita belajar, pewakaf, harta yang diwakafkan, penerima wakaf dan lafaz wakaf. Okay. Untuk pertama pewakaf, iaitu pihak yang mewakafkan harta sama ada individu ataupun organisasi. Untuk wakaf pendidikan, apa dia? Wakaf bagi tanah. Wakaf buku. Untuk pewakaf ni, bagi wakaf pendidikan dia mewakafkan harta sama ada harta alih atau harta tidak alih. Harta tidak alih. Kalau harta alih tu macam pewakaf dia mewakafkan buku untuk pendidikan kepada pelajar. Lepas tu untuk harta yang diwakafkan ni, harta yang diwakafkan ni sama ada harta alih atau tidak alih. Tapi bagi pendidikan ni macam saya cakap sekarang ni, macam pewakaf tu dia mewakafkan buku, buku, kitab-kitab untuk digunakan kepada penerima wakaf. Seterusnya penerima wakaf. Dia macam dia dapat buku atau kitab tadi. Pihak yang diwakafkan kepadanya harta atau pihak yang menerima manfaat wakaf tersebut. Yang keempat iaitu lafaz wakaf, iaitu lafaz yang digunakan oleh pewakaf bagi mewakafkan harta tersebut. Untuk wakaf pendidikan ni kami ambil contoh sebagai dekat Universiti Azhar. Okay, seterusnya kawan saya akan sambung. Berkaitan dengan kajian kes, apa yang kami tahu, Universiti Pendidikan yang telah lama menggunakan konsep wakaf ni adalah Universiti Al-Azhar. Universiti Al-Azhar. Lepas tu, Tak nampak. Kenapa ni? Universiti Al-Azhar ni telah
Universiti Al-Azhar ni telah membangun dengan harta wakaf kerana ia merupakan simbol sistem pendidikan Islam yang terulung dan tertinggi di dunia. Dan Universiti Al-Azhar ni juga dilihat begitu berjaya begitu berjaya menjadi universiti yang hasil dia tu sumbangan daripada wakaf. Lepas tu Universiti Al-Azhar juga ditubuhkan pada 359 Hijri bersamaan 969 Masihi oleh Jauhar Al-Sikali, iaitu seorang ketua tentera ketika pemerintahan Khalifah Al-Mu'iz Lidiniyah Al-Fatimi pada zaman Al-Aziz bi Allah. Pada zaman Al-Aziz bi Allah ni ia telah mewujudkan sistem wakaf melalui pembelian gedung-gedung perniagaan dan juga ladang-ladang bagi menyediakan dana-dana untuk Universiti Al-Azhar ni. Lepas tu, hasil daripada pemilikan dana wakaf yang banyak menyebabkan Universiti Al-Azhar ni mampu menaja pengajarnya untuk melanjutkan pelajaran di segenap pelosok dunia, dan belanja ataupun perbelanjaan untuk tubuhkan masjid dan universiti serta pembayaran gaji pembayaran gaji pengajarnya dibuat hasil daripada pendapatan pasaran wakaf bangunan Universiti Al-Azhar. Lepas tu pihak universiti ni mengenakan jumlah bayaran yuran yang kecil kepada pelajar yang diterima masuk, malah turut membantu segala perbelanjaan yang berkaitan dengan pengajiannya. Maksudnya pelajar konsep wakaf yang digunakan dalam Universiti Al-Azhar ni dia bagi apa manfaat kepada pelajar tu lah, iaitu ni dia bagi pelajar tu bila masuk dekat Universiti Al-Azhar tu dia hanya bayar yuran pengajian yang kecil je masa mula-mula masuk. Lepas tu selepas pada tu ditanggung oleh Universiti Al-Azhar, dan pelajar tu hanya menampung duit belanja di sendiri je. Lepas tu dana wakaf ni telah banyak membantu golongan yang kurang berkemampuan dan menjadikan kelas pembelajaran tidak dikuasai oleh golongan berada sahaja. Dan sehingga sampailah sekarang Universiti Al-Azhar ni terus ditadbir dengan menggunakan dana wakaf. Dan kesimpulannya, wakaf pendidikan kini semakin berkembang bukan sahaja pada peringkat sekolah, malahan pada peringkat institusi pengajian tinggi, dan institusi pendidikan yang diwakafkan ni juga perlu dipantau pengurusannya supaya sebarang permasalahan yang timbul tidak akan merosakkan penubuhan institusi tersebut. Lepas tu umat Islam juga perlu berusaha untuk membangunkan dan memanfaatkan semula institusi pendidikan wakaf ni supaya manfaatnya dapat digerakkan semula untuk mencapai konsep syariah yang sebenar. Sekian, terima kasih. Itu sahaja, Ustaz. Okey, baik. Okey, terima kasih kepada Rusyaidah dan juga Amilin atas pembertangan yang padat dan tepat. Okey, baik. Saya ada beberapa soalan berkaitan dengan tajuk berkaitan dengan wakaf pendidikan ya. Jadi pertama adalah pada pandangan Wan Rusyaidah dan juga Amilin apakah isu-isu yang selalunya berlaku dalam wakaf pendidikan? Apakah isu-isu yang biasanya berlaku dalam wakaf pendidikan? Okey, yang mungkin dapat dikongsikan oleh saudari Wan dan juga Aminin apakah isu-isu yang biasanya berlaku dalam wakaf pendidikan? Pandangan secara peribadi. Kalau pandangan kami macam contoh dia macam wakafkan sesuatu benda sama ada harta halal atau tidak halal, tapi berkaitan pendidikan ni kan, tapi dia tak sapa pun kepada penerima wakaf. Macam mungkin tersekat dia orang tengah ke, dia mungkin dia gunakan orang tengah. Macam bina tahfiz.
Contoh bina tahfiz kan, tapi tak digunakan. Tak digunakan. Manfaat dia kita tu macam kita tak guna betul-betul. Macam kita bina tahfiz kan untuk tersebarkan lagi, menyebarkan lagi ilmu-ilmu agama Islam gitu. Tapi um, orang penerima wakaf ataupun sesiapa je tak digunakan manfaat dia tu dengan betul-betul. Gitu. Amelia ada nak tambah ya? Terima kasih Rosyaida. Amelia ada nak tambah satu poin lagi? Sekali. Tak ada. Sekali. Okey, baik. Terima kasih pada itu. Okey, untuk isu tersebut, apakah cadangan daripada pihak Rosyaida dan Amelia untuk handle that isu tersebut? Cadangan. Tadi isu dah. Apakah cadangan untuk entum handle dengan isu tersebut sekiranya berlaku? Untuk cadangan kita macam kena ada, kena kita macam ada surat hitam putih. Lepas tu macam kena ada saksi ke. Lepas tu kita tak boleh macam gunakan orang tengah macam kita tu. Kena direct. Macam kepada siapa. Sebab macam kadang-kadang kalau kita guna orang tengah ke, dia macam dok leceh sangat. Jadi itu Ataupun setiap bulan kena buat pemantauan. Audit. Bagi tengoklah benda tu sekurang-kurangnya berjalan ke dok. Okay, baik. Beraktif ke dok. Gitu. Baik. Okay, baik. Soalan yang kedua daripada saya, dalam wakaf pendidikan ni apakah ciri-ciri ataupun indikator menunjukkan ia tu termasuk dalam wakaf pendidikan? Apa yang boleh Rushaida dan juga Amilin listkan? Bila sebut wakaf pendidikan ni, apakah ciri-ciri yang kita boleh kena pasti? Kalau ciri dia Apa yang bila sebut wakaf pendidikan? ciri kan ada ustaz dok faham. Contoh bila kita sebut wakaf pendidikan ni, apakah ciri-ciri yang terdapat dalam wakaf pendidikan? Macam contohnya tadi Amin yang kata dia Yuran, pasal yuran. yuran, dia wakafkan. Apakah ciri-ciri yang kita nampak bila kita sebut wakaf pendidikan? Sebab bila kita tak jelas konsep tersebut, jadi masing-masing kita akan tafsir, okey, benda ni pun wakaf pendidikan. Macam kita akan pukul sama rata. Tapi sebenarnya macam tu dia pondok tersebut bukanlah wakaf pendidikan. Jadi apakah ciri-ciri yang kalau kita sebut benda tu, ia termasuk dalam wakaf pendidikan. Okey, silakan. Bila kita sebut wakaf pendidikan, apa ciri-ciri dia? Macam tu maksud saya. Tentu betul lah dia kata yuran yang di free lah, yuran yang ditanggung oleh pihak universiti, apa lagi yang ciri-ciri yang ada. Ciri dia macam buku saja. Benda bagi manfaat kepada semua. Macam benda hok bagi manfaat kepada penerima tak? Boleh? Apakah ciri-ciri dia? Ciri-ciri dia macam Kaitkan dengan pendidikan. buku-buku. Itu boleh tak? Boleh. Buku yang diwakafkan. Contoh buku-buku macam orang dok guna dekat, dia pun buat satu rak gitu, lepas tu dia wakafkan untuk pelajar yang mungkin akan cari rujukan kat buku tu ke. Dia macam khususkan ni buku untuk diwakafkan. Jadi macam bila ada orang buat satu rak, contohlah satu rak gitu, dia cakap rak ni untuk buku untuk diwakafkan kepada pelajar-pelajar yang nak guna pada masa akan datang ke. Jadi macam kalau pelajar dekat situ kan macam bolehlah ambil manfaat daripada situ, macam jadikan dia sebagai rujukan ke, cari maklumat apa-apa ke. Lepas tu gaji. Okey, baik. Kalau pendidikan Itulah. gitu je lah kot tak. Okey, baik. Okey, soalan terakhir daripada saya untuk Wan Rusyaidah dan Amilin. Okey, pada pandangan entum lah adakah Universiti Kuala Bestari UCB ni termasuk dalam aplikasi wakaf pendidikan? Jadi cuba huraikan secara ringkas.
UCB memang dia termasuk dalam wakaf pendidikan sebab um, dia macam dia guna tanah ni lah. UCB ni dibina di atas tanah wakaf. Sebab sebab ada dah kaji pasal UCB ni, dia memang wakaf pendidikan, dia collab dengan peyatim dengan peyatim tu apa? Peyatim tu kita cakap Piatin ni. Maidam. Ha. Peyatim dengan Maidam. Antara dua tu UCB ni collab. Collab nak kata macam peyatim dengan Maidam ni dia sama-sama menubuhkan UCB ni. Jadi kita boleh tahu memang UCB ni dibina di atas tanah wakaf. So tanah tu lah yang wakaf Tanah tu yang diwakafkan. Okey, baik. Itu pandangan Amelia Rusyaidah. Okey, baik. Itu sahaja daripada saya untuk soalan. Tahniah kepada Rusyaidah dan Amelia atas pembatangan yang menarik berkaitan isu wakaf pendidikan. Jadi, terima kasih kepada kedua-dua pembentang. Okey, baik. Seterusnya kita akan pergi kepada pembentang yang kedua, iaitu saudari Ifah dan juga Nuha. Dah ready ya? Nuha, Ifah? Jadi tak tak. Okey, dah ready. Okey, saya terpaksa tukar link baru sebab ada dah limit untuk. Nanti yang tubik balik, nanti saya share link baru. Ada. Sekejap